Muka surat 537, bab yang ke-50. Bab memasang khemah di dalam masjid untuk orang-orang sakit dan orang-orang lain selain mereka. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Sa'ad terkena di hari Khandaq, yakni terkena anak panah di hari berlakunya peperangan Khandaq pada vena sefalik tengah lengannya. Nabi SAW pun memasang khemah di dalam masjid supaya baginda dapat menziarahinya dari dekat. Khemah Bani Ghifar juga di dalam masjid, ada di dalam masjid pada ketika itu. Tiada sesuatu mengejutkan orang-orang yang berada di dalam khemah Bani Ghifar selain darah yang mengalir kepada mereka. Maka teruslah mereka bertanya, wahai orang yang berada di khemah sana, apa yang sampai kepada kami? yakni darah apa yang sampai kepada kami dari arah kamu itu? Rupa-rupanya luka Sa'ad mengalirkan darah. Kerana luka atau perdarahan itulah dia mati. Ini masih lagi berkenaan dengan bab masjid, bab masjid. Apa dia yang boleh dibuat dalam masjid selain daripada sembahyang, dan apa dia yang tak boleh ataupun tak molek buat dalam masjid. Itu kita duk bincang tentang masjid lagi lah. Jadi bab yang ke-50 ini Imam Bukhari buat untuk menyatakan boleh pasang khemah dalam masjid. Pasang khemah dalam masjid boleh. Jadi pasang khemah tu untuk siapa? Untuk orang-orang sakit. Orang-orang sakit. Dan selain daripada orang-orang sakit, ada apa-apa keperluan yang lain, boleh pasang khemah dalam masjid. Tidak kata tak boleh nak kita adakan aktiviti ataupun program lain selain daripada sembahyang itu dalam masjid. Tidak gitulah. Tidak, tak boleh. Boleh. Itu dia nak cerita. Padahal orang sakit tu kan macam-macam keadaannya. Boleh terberak, boleh terkencing, boleh tumpah darahnya. Kalau berdarah lah, kalau luka tu boleh mati, mati dan sebagainya. Boleh berlaku macam-macam di dalam masjid tu. Namun begitu, semuanya tidak menghalang untuk kita buat khemah di dalam masjid. Apalagi dalam masyarakat Arab sampai sekarang ni pun, negeri-negeri yang tertentu, bentuk masjid dia tu sebahagian besarnya ialah terdedah, terbuka. Maknanya berteduhkan langit lah kata. Sebahagian besarnya berteduhkan langit, jadi nampak langit. Di tempat yang seperti itu lagilah boleh. Sebabnya keadaan bentuk masjid lagu tu sesuai lah dengan tempat dia. Tempat kita ni hujan semacam tak boleh pergi, hujan semacam nak masjid lagu tu kurang sesuai. Kurang sesuai. Tapi setengah-setengah negeri tu dia nak kepada udara yang terbuka begitu, dan tidak hujan semua, jarang benar hujan. Jadi molek lah kalau buat begitu. Jadi dalam keadaan ni lebih-lebih lagi lah kita nampak benar sabahnya boleh dipasang khemah dalam masjid tu. Sebab tu kalau dah nak tidur tengah malam ke apa semua, ya sesuai. Itu khemah dalam masjid untuk orang sakit dan lain-lain. Jadi bukan seorang orang sakit saja ni.
Kalau ramai orang sakit pun ada beberapa orang pun boleh, sebab dia guna lil marda. Walaupun dalam cerita ni, ketika berlaku peristiwa ni, nampaknya seorang aja hak yang disebutkan tu. Tetapi kalau ramai sekalipun, boleh duduk dalam masjid. Dan adakan beberapa khemah, beberapa ruangan kita kata. Kalau tidak khemah pun, dengan buat sekatan-sekatan dengan skrin kau lain-lain lagi, boleh lagu tu. Baiklah, kita seperti mana biasa, tajuk Bukhari itu penting. Jadi apa Imam Bukhari buat tajuk ni? Boleh dikatakan kebanyakan pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari menyatakan Imam Bukhari nak raya keharusan memasang khemah di dalam masjid apabila diperlukan. Itu boleh katakan semua terima tu. Semua terima, itu maksud Bukhari, iaitu nak menyatakan keharusan pasang khemah dalam masjid bila ada keperluan. Semua terima. Tapi itu terlalu ringkas sangat. Terlalu ringkas sangat kalau kita nak kata Imam Bukhari hanya sekadar tu saja. Jadi keperluannya di sini sekarang ni yang disebutkan oleh Imam Bukhari untuk orang sakit lah, untuk merawat orang sakit dalam masjid. Tak kira sama ada untuk merawat orang sakit ataupun untuk maksud-maksud yang lain. Dalam nota tu, cuma para ulama yang berpegang dengan mazhab yang menghukum darah manusia sebagai najis kebingungan juga apabila berhadapan dengan hadis di bawah bab ini. Tu Imam Bukhari naknya. Tapi ramai tak sebut. Ramai juga yang sebut perkara ni. Lagu mana? Lagu mana tu? Darah tu boleh tumpah. Jadi Nabi SAW seseolahnya membenarkan buat masuk dalam masjid orang sakit, orang luka lagu tu, bermakna mendedahkan masjid tu kepada najis. Boleh berlaku sangatlah. Keadaan tumpah darah di dalam masjid tu boleh berlaku dalam keadaan orang luka. Walaupun begitu, Nabi SAW suruh dia dibawa ke dalam masjid. Macam mana? Ya ke darah tu najis? Situ dia nak pergi situ. Satunya nak royak harus hukumlah, cerita hukumlah, buat khemah dalam masjid tu. Tapi bila kata orang sakit ni kan macam-macam, dia boleh terdedah, boleh terberok, boleh terkencing. Bukan keluar darah sajalah macam ni keluar darah. Kau mana-mana pun darah tu mengikut sesetengah ulamanya mengatakan najis. Apalagi kalau banyak, mendedahkan tempat yang bersih kepada najis. Molek kau. Tapi ini adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan sembarangan orang, bukan buat sendiri-sendiri dah. Dia nak ayat hak tu. Bagi Imam Bukhari nya darah manusia ni tak najis. Dulu dalam bab najis dulu kita sudah bincang panjang. Dah ada bab dah. Kecuali darah haid, darah nifas, tu najis. Kalau lain-lain darah luka, darah hidung kau, kalau darah hidung tu publik sembuh-sembuh pun tengah duduk sembahyang, tak payah berhenti. Lepas tu kena baju tak cemah bagi dia. Boleh buat sampai sudah. Ataupun kalau ambil sapu tangan, tengah duduk sembahyang tu dah darah hidung, pekuk. Banyaklah darah. Bubur dalam poket. Tak apa, tak payah tahu. Mana darah manusia bagi dia tidak najis. Tu dia nak ayat. Sebab sama dia akan bincang benda-benda lagu tu. Walaupun ni bab masjid, tapi bila-bila tu nak cerita hukum benda-benda lain juga. Hukum darah di dalam masjid, tempat yang suci. Lagu mana? Kalau kata darah tu najis, tak pernah sabar dia kata. Ni mengikut Imam Bukhari. Apa ni logik dia ni? Takkan Nabi nak dedah kan? Sepatutnya kena pesan lah, jangan bawa pergi ke masjid orang sakit tu. Sebab keadaan orang sakit kan dia tidak boleh mengawal diri dia. Tapi tidak begitu. Tidak begitu. Lepas tu kita kata pula,
Kalau kita kecil terberak tu nak kata tak najis lagi. Dulu kita sudah bincang dah. Imam Malik dan Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengatakan tidak najis kalau keluar tu bukan dengan cara biasa, kerana sakit, tidak jadi najis. Situ. Sebab tu jadi tak ambil berat sangat, tak kisah pun letak dalam masjid. Tetapi bagi orang-orang yang mengatakan darah itu najis dan hak lain-lain lagi, terutamanya air kencing kau gapo kau, dia peningkatlah tengok apa di Nabi buat gini. Mereka cuba takwil hadis ini, mereka cuba takwil. Jadi takwilan ini disebutkan oleh beberapa ulama, antaranya Al-Aini, Rashid Ahmad Ganguhi dan Anwar Shah Kashmiri di dalam syarah masing-masing mengemukakan takwilan orang-orang yang mengatakan darah tu najis, tapi dalam keadaan dia tu najis, apa ya biarkan duduk dalam masjid tu. Dia takwil. Apa takwilannya? Sebab kalau tidak takwil maknanya tak pakai hadis lah, tak pakai hak Nabi. Kalau takwil dengan takwilan tak seterima, tak apa. Cumanya takwilan itu nasabah ke tidak? Nasabah ke tidak? Itu kita tengok. Ada beberapa takwilannya. Antaranya satu, Malik dan Ahmad berpegang dengan hadis ini tentang najis tidak wajib dihilangkan. Sekiranya ia wajib, tentulah Nabi SAW tidak membenarkan orang yang luka menetap di dalamnya. Inilah juga qaul qadim mazhab Syafi'i. Qaul qadim Syafi'i lah betul juga. Mana najis ini, najis dia terima benda tu najis. Terima, tapi najis tidak wajib dihilangkan. Kalau masjid tu luar, kalau dia darah tu tumpah situ, mesti kita kena basuh. Jadi kalau satu hijau pula kena basuh, kena cuci tu membenakkan. Jadi tak apa, lelak biar gitu. Tak apa, tidak wajib dihilangkan najis itu. Sebab dia bukan kena pada tubuh, bukan ngecik kena orang lain. Jatuh setepak tu, biar gitu. Tidak wajib. Kalau hilang, kalau kita membersihkan najis itu semata-mata untuk kebersihan lah, bukan kerana najis, bukan kerana wajib menghilangkan najis itu. Jadi mereka kata tidak wajib menghilangkan najis juga. Sebab tahu mana Nabi biar tu. Takkanlah dalam keadaan nak berubat orang sakit kau duduk sibuk nak basuh pula. Letak lain lah senang, di rumah ke mana-mana ke. Dia itu takwilan dia. Sebab najis tidak wajib dihilangkan. Kalau kita tidak nak guna tempat tu lah, tidak nak guna tempat tu, jadi tidak wajib dihilangkan. Kalau kita nak guna tak boleh lah. Bagi mereka lah. Jadi masjid Nabi SAW ni luas. Kedudukan dia, kemah, kata kemah dia duduk di ujung belakang tu, tempat orang tak ada sembahyang. Orang sembahyang bahagian depan. Itu takwilan dia. Satu. Yang kedua, ada juga orang berkata sebabnya Rasulullah SAW membenarkan Sa'ad berada di dalam masjid itu ialah kerana lukanya telah pun bertaut. Luka dia tu sudah pun nak sembuh dah, sudah bertaut dah, tutup dah luka dia. Jadi tak ada kebimbangan akan keluar darah, kata dia. Sebab tu ya suruh masuk dalam masjid tu, sebab keadaannya sudah terpelihara, kata dia. Maka tiadalah lagi kebimbangan akan tumpah darahnya yang merupakan najis itu. Tu darah tu najis, tapi dah dalam keadaan terselamat. Sebab kita dalam keadaan biasa, memang ada darah pun dalam tubuh kita, tapi tidak ada kebimbangan akan tumpah tu. Bila dalam keadaan tu tak apa, kata dia. Sebab tu itu takwilan yang kedua. Ada juga orang yang berpaut dengan riwayat ahli sirah seperti Ibnu Ishaq dan lain-lain yang menggambarkan bahawa masjid yang tersebut di dalam hadis ini sebenarnya bukan masjid Nabi SAW, dan bukannya juga masjid dalam arti kata sebenarnya, iaitu masjid istilahi atau masjid fiqhi. Masjid mengikut fiqh, masjid mengikut istilah Islam, masjid yang maklum tu lah, bukan masjid tu, kata dia. Ni kata Nabi SAW suruh dia letak dalam masjid ni kan,
Nabi SAW pun memasang khemah di dalam masjid. Di dalam masjid tu kata dia, masjid tu bukan dengan makna masjid istilahi, masjid fiqhi, masjid Nabi. Tidak. Masjid tu dengan makna tempat sembahyang, kawasan sembahyang. Bukan masjid Nabi, bukan masjid-masjid hak sebenarnya di kawasan Madinah. Lain, tempat sembahyang, tapi situ tempat yang digunakan untuk sembahyang, kawasan. Itu yang dikatakan masjid. Kata demon ni. Itu takwilan yang ketiga. Jadi patut pun Nabi tak kisah sangat pun duduk dalam masjid. Kalau masjid tu tempat sembahyang saja, dia bukan masjid yang sebenar. Kalau tumpah darah, kau terkencing, kau gapo, kau tak kisah. Patutlah Nabi tak ambil berat sangat pun. Dia buat ikut tu. Dia buat ikut tu. Ia tidak lebih dari tempat sembahyang sementara di mana Nabi SAW bersembahyang dengan para sahabatnya ketika mereka mengepung orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraizah selepas tamat peperangan Khandaq. Apa artinya keterangan hadis di atas yang menyebutkan, dia kata apa yang Nabi suruh letak dalam masjid tu? Supaya baginda dapat menziarahinya dari dekat. Ni alasannya. Apa artinya? Kalau masjid itu bukan masjid dengan erti tempat sembahyang di perkampungan Bani Salimah yang berhampiran dengan benteng puak Bani Quraizah. Benteng Bani Quraizah dikepung Nabi SAW dan para sahabat selama 25 hari. Selama 25 hari. Apabila Bani Quraizah bersetuju untuk turun dari benteng mereka dengan menerima apa saja keputusan Sa'ad yang merupakan ketua sekutu mereka dari kalangan Ansar, Nabi SAW memerintahkan supaya Sa'ad dibawa ke situ. Setelah Sa'ad sampai, baginda SAW menempatkannya di tempat sembahyang yang disebut sebagai masjid di dalam hadis ini. Di dalam masjid inilah luka Sa'ad kembali mengeluarkan darah sehingga mengalir ke dalam khemah Bani Ghifar yang tersebut di dalam hadis yang sama. Disitulah juga Sa'ad menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jarak masjid Nabi SAW dari situ ialah kira-kira 6 batu. Kalau nak kira masjid Nabi-nya dengan situ tu 6 batu. Jadi apa maknanya Nabi kata dalam hadis dikata supaya Nabi dapat menziarahinya dari dekat? Dekat apa kalau 6 batu? Sebab tu kata dia masjid ni bukan masjid Nabi. Bukan masjid Nabi. Bukan masjid lain. Masjid dalam arti kata yang sebenarnya. Masjid ini dengan makna tempat sembahyang. Imam Bukhari pun ada juga. Dulu kan kita sudah bincang dah, dia guna tempat sembahyang tu sebagai masjid. Dia guna perkataan masjid. Dia guna juga. Jadi kalau di sini, apakah maksud Imam Bukhari ini? Masjid ni masjid dengan makna tempat sembahyang seperti yang pernah dia guna perkataan masjid untuk tempat sembahyang? Jawabnya tidak. Imam Bukhari tidak pergi ikut tu. Imam Bukhari kata ni masjid Nabi. Masjid sungguh lah. Bukan masjid di perkampungan Bani Salimah tu, dekat benteng Bani Quraizah tu, bukan. Masjid sungguh. Tu beza dia. Jadi orang-orang ni terima kata masjid dengan makna tempat sembahyang, dia takwil lah. Sebenarnya bukan masjid. Jadi kalau bukan masjid, seperti biasa tempat-tempat lain lah, tak perlu jaga sangat. Kalau tumpah pun, najis pun bukan tumpah dalam masjid dalam arti kata yang sebenarnya. Dia buat ikut tu. Dia buat ikut tu. Tapi Imam Bukhari nak tolak tu, bukan. Tak betul tu kata lagu tu. Tak betul. Ni masjid sungguh, masjid Nabi. Lepas tu apa makna kata untuk Nabi ziarah dari dekat? Dah kalau dah batu. Tak apa, kita tengok. Tengok dulu. Jadi maksud mereka ialah kalau masjid yang diperintah Rasulullah supaya dipasang khemah untuk saat itu sebenarnya bukan masjid, tidak hairanlah kalau baginda SAW tidak peduli sangat tentang darah yang mungkin akan tumpah di dalamnya. Walaupun darah tu najis, dia tak kisahlah, bukan masjid. Itu perbincangan. Itu takwilan, 3 takwilan yang dikemukakan. Tetapi Imam Bukhari tak silap. Dia nak tolak.
Dia nak tolak tu. Kalau Imam Bukhari nak hak ni, dia ambil dah pendapat Ibnu Ishaq. Kalau tidak bubuh dalam musnad dia, hadis haddatsana tu sekurang-kurangnya dia bubuh dalam tajuk. Dia ambil dah. Tak. Dia tak ambil. Bahkan tapi ini semua ni tak nampak ni. Dia kritik siapa dia yang berpendapat begitu. Kalau kita baca ni hadis ni saja dengan tajuk ni, tak akan nampak. Dia kena korek lah gali, baru nampak. Siapa dia yang berpendapat begini, masjid Nabi tu dari situ sejauh mana, lepas tu apa maksud dia kata supaya Nabi dapat menziarahinya dari dekat tu, apa makna? Hak tu kena kaji. Barulah kita nampak kedalaman fiqh Imam Bukhari itu. Dan Imam Bukhari nak bukti ke gapo, bukan sekadar boleh pasal khemah dalam masjid gitu saja. Dia nak ayatnya darah manusia tu tidak najis juga. Tak apa. Kita tengok lagi. Bagi penulis, selain bermaksud menyatakan keharusan memasang khemah di dalam masjid apabila diperlukan, Imam Bukhari rahimahullah juga mahu mengisyaratkan kepada 5 perkara lain lagi. 5 perkara lagi. Dia nak isyarat kepada 5 perkara yang lain lagi. Iaitu, 1, pendapat beliau berhubung dengan darah manusia yang keluar dari tubuhnya dengan sebab luka dan sebagainya. Menurut beliau, darah yang keluar atau terkeluar dari tubuh manusia kerana luka dan sebagainya tidak najis. Itu dia nak ayat, tidak najis. Jadi kalaulah masjid tu bukan masjid sungguh, sia-sia lah. Tak boleh dia buat dalil lah. Tidak boleh dia buat dalil lah. Kalau tumpah bukan dalam masjid, apa-apanya, biasalah. Ni Imam Bukhari nak ayat tidak najis. Buktinya dalam masjid pun Nabi biar, Nabi dedahkan. Darah manusia yang najis hanyalah darah haid dan nifas. Itu najis. Bagi dia pun najis. Orang lain pun kata najis juga. Kerana itulah Nabi SAW tidak kisah sangat tentang kemungkinan akan terkeluar darah dari luka Sa'ad apabila beliau SAW mengarahkan sebuah khemah dipasang di dalam masjid untuk dirawat Sa'ad di dalamnya. Itu cerita. Itu perkara dia nak ayat tu. Perkara yang kedua, mengisyaratkan kepada keinginan dan harapan seseorang yang sakit teruk. Orang sakit sememangnya mahu berada dekat dengan orang-orang yang disayanginya. Apalagi orang-orang yang sakit teruk, mereka ada kalanya lebih suka dikunjungi oleh orang-orang yang disayangi sekerat mungkin. Bagi seorang sahabat seperti Sa'ad, tidak ada orang lain yang lebih disenangi dan disayanginya daripada Nabi SAW. Itu perkara yang kedua. Itu pengajaran tu yang kita boleh ambil. Jangan sia-sia kan. Apa yang Nabi suruh letak dekat dengan masjid. Rumah dia dekat masjid, masjid Nabi lah maksudnya. Apa? Sebab dia tahu orang sakit ni nak sangat kepada orang-orang yang disayangi. Kalau boleh duduk dekat sama kau boleh. Itu pengajaran. Dan orang yang disayangi tu tak ada kepada sahabat selain daripada Rasulullah. Rasulullah lah yang paling disayangi oleh mereka. Jadi kalau Nabi boleh gerak begitu, sukalah dia. Kalau orang sakit tak tahu bila nak mati, terutama orang sakit teruk. Kalau orang tidak sakit teruk pun begitu. Itu sifat orang sakit. Yang kedua. Yang ketiga, masjid yang tersebut di dalam hadis ini ialah masjid Nabi SAW. Itu Imam Bukhari nak dia tekan tu. Masjid Nabi, benar. Masjid yang ada kelebihan begitu besar. Selepas daripada Masjidil Haram, Masjidin Nabi, Masjid Nabawi tu, hak tu hak lebih pahala besarnya. Setara masjid tu pun boleh letak orang sakit. Masjid lain lagilah boleh. Dia nak ayat masjid lain lagilah boleh. Di Masjid Nabi tu orang sembahyang jemaah di Masjid Nabi tu segala-galanya. Dan ada istimewa sehingga kalau kita nak musafir, nak beli tiket kapal terbang mahal ni, nak ambil cuti, kalau hamba ada kerja lah, kita kata ambil cuti, beli tiket khusus nak pergi, kadang nak dapat kelebihan, boleh. Memang dapat sungguh, ada kelebihan sungguh. Kalau masjid lain tak ada faedah. Kita duduk di Kelantan nak pergi
beli tiket gomo nak pergi tu, nak pergi semain di masjid Zuhur, apa ni, Johor tu misalnya, kita kata di Johor. Tak ada faedah, serupa je masjid mana-mana pun. Buat mendak yang tu, bahkan Nabi larang ada. La tushaddur ri'al illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kamu bermusafir, bersusah payah nak berjalan pergi, melainkan kepada 3 masjid saja boleh. Kalau masjid-masjid lain tak ada faedah, serupa je. Tapi masjid nak ayat lebih lah tu, setara hak lebih tu kira-kiranya sepatutnya kena jagalah. Tak apa, boleh. Masjid lain lebih-lebih lagi lah boleh. Tu nak ayatnya. Tak apa. Masjid Nabi, ia bukan semata-mata tempat sembahyang seperti yang digambarkan oleh sesetengah ahli sirah. Maksud kata perawi, supaya baginda dapat menziarahinya dari dekat. Apa makna? Sebab tadi kan dia takwil kan, dia kata supaya dapat menziarahinya dari dekat. Ini riwayat Aisyah ni. Itu ialah setelah saat terkena anak panah dalam peperangan Khandaq, yang dipanggil juga perang Ahzab. Orang panggil perang Ahzab, ada dalam Quran itu satu surah Ahzab namanya. Perang itu perang Khandaq orang panggil juga, sebab dalam perang itu di sekeliling Madinah ni, kawasan yang berhadapan dengan orang kafir nak mari serang itulah, digali parit yang luas dan dalam. Parit itulah yang dipanggil Khandaq. Sebab tu perang ni orang panggil perang Khandaq. Dan yang mengesyorkan gali parit tu ialah Salman Al-Farisi. Sebab dia ada pengalaman di negeri-negeri lain, dia kata buat gitu. Kita nak buat agama ni, orang mari sekeliling, mari nak serang kita ni. Ahzab maknanya puak-puak, pakatan golongan. Kalau sampai sekarang ni bahasa baru Arab dia panggil parti. Hizb Ahzab tu makna parti. Zaman dulu dia tak ada parti, maksudnya golongan, puak-puak. Jadi puak kafir ni macam-macam golongan tu, dia pakat bersatu untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan Madinah tu. Disokong pula oleh Yahudi yang merupakan rakyat negara Islam di Madinah tu. Orang bukan Islam, yang ni kafir zimmi lah kira-kiranya, dia disokong oleh mereka ini pula. Itulah yang dikatakan Ahzab, pakatan musuh. Pakatan musuh. Dan setelah beliau dikembalikan ke rumahnya dari kawasan parit yang digali para sahabat untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Hak tu maksudnya. Jadi bila duduk berkawal situ, dia pokok dia tak boleh masuk, hanya mai boleh panah sajalah. Dalam kata itu sahabat ni kena panah. Bila kena panah, mula-mula buat kelik rumah dia dulu. Buat kelik rumah lah. Lepas tu Nabi SAW suruh pindahkan ke masjid. Ke masjid dia. Sebab kalau masjid dia memang dekat lah rumah dia sebelah tu kan. Itu hak maksud dekat tu, supaya dia dapat ziarah acap kali tu. Memang dipindahkan lah, pindah daripada rumah ke masjid, masjid Nabi. Beberapa lama dia duduk ni. Dia tidak mati selalu. Memang mati dia ni, tapi tidak mati selalu, sebulan lebih. Lepas tu, lepas Nabi SAW selesai perang Ahzab tu, orang kafir pun balik. Tak boleh, gagal dia. Apa lagi kalau kita baca sirah kan, dalam hadis pun ada sebut juga, iaitu Allah SWT melepaskan angin yang kencang pada suatu malam. Habis berselerak, cabut, terbangan di kemah-kemah pokok dia tu. Dengan puyuk belanga habis berterbangan. Jadi pokok dia pun pelik lah, cabut lari. Bila cabut lari, Nabi kira selesai dah lah. Lama kalah lah juga, duduk berkawannya bulan-bulan. Bila begitu Nabi balik, kira nak mandi, nak selesai mandi, nak selesai apa, Jibril pun mari. Jibril mari tu nampak debu-debu muka dia, di kepala dia berdebu. Nak mandi, kata dia. Dia kata tak boleh mandi lagi, kata dia. Tak sudah lagi ni, tak sudah, tidak selesai dah, kata dia. Kita nak pergi, kena pergi sana, kata dia.
Kena pergi serai puak-puak Bani Quraizah, puak-puak Yahudi Bani Quraizah, kerana mereka juga terlibat. Jadi dah musuh hak besar ni sudah berselerak dah balik dah. Ni lah pula siapa dia suruh dia pakat dengan orang-orang kafir Mekah tu, dalam keadaan dia molek-molek jadi rakyat negara Islam ni. Nak pergi serai. Jadi Nabi SAW pun pergi. Pergi dengan sahabat-sahabat ni. Pergi saya nak cepat tu, sehingga Nabi SAW kata jangan sembahyang kecuali di Bani Quraizah. Asal cepat. Bila balik. Jadi pergi ke sana, lama pula puak-puak dia nus duduk dalam benteng, tak tubik puak-puak dia. Dia ada dah benteng dia, kukuh lah benteng tu. Tidak mudah, tak boleh lah dengan anak panah ke, dengan guna minjak zaman itu, alat-alat perai dia setara tu je. Dengan guna minjanik ke, minjanik ni macam kalau learn ni dia macam meriai lah. Tapi sampai itu dia tarik batu besar ni kan, batu besar lah, besar-besar batu tu dia macam bedah, macam bedah plastik tu tapi besar. Jadi berpuluh orang ataupun beratus orang pegang tu, tarik tu, lepas. Lepas tu dia kena pintu. Pintu benteng tu biasanya pecah. Bila pecah boleh masuk. Itu cara sampai gitu. Pegang sampai gitu. Jadi Nabi SAW tak buat. Dia duduk 25 hari kepung. Tak boleh turun, tak boleh gimana buat dia. Itu ceritanya, panjang ceritalah. Di sini ni orang rekah lagi. Imam Bukhari akan cerita dengan panjang lebar akan datang di tempat lain. Jadi bila pergi sana, lama lah. Akhir sekali Nabi tunggu dengan sahabat-sahabat, suruh tunggu, tak saya tunggu. Nak perang tu pun tunggu, mari perang. Dan nak perang sangat dah. Tak tunggu bapak dia. Akhir sekali menyerah. Nak menyerah, dia tak say juga, kecuali adalah runding begitu gini. Mereka bersetuju untuk turun menyerah diri dengan keputusan seorang lain, bukan keputusan Nabi. Dia tak say. Keputusannya siapa dia? Keputusan Sa'ad. Sebab Sa'ad tu sekutu dia, ketua sekutu dia di kalangan Ansar ni. Sekutu Bani Quraizah ialah puak-puak Aus. Ketua Aus ni Sa'ad. Sebab apa? Puak-puak dia tengok tak, Nabi dulu pernah maaf kepada puak-puak Bani Nadir. Bani Nadir ni puak Yahudi juga. Puak Yahudi juga, rakyat negara Islam juga. Jadi dulu ketua dia buat keputusan maaf. Jadi bila maaf sedar hati, dia serah ni gitu juga ni. Takkanlah puak dia dia kira sekutu dia ni akan membuat keputusan yang berat kepada dia. Jadi Nabi kata tak apa lah, ikutlah ke mana-mana pun. Nak siapa sebagai pengadil, sebagai pemutus dalam perkara ni? Dia kata nak Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az tu duduk sakit kan, duduk masjid Nabi tu. Sakit ni, luka ni. Dibawa mari Sa'ad itu. Dibawa mari dan nak bawa mari. Tiba-tiba Sa'ad hukum parok. Terkejut pokok dia. Tapi terpaksa kena terima lah. Hak mana-mana terlibat dengan perang, hak muda kena bunuh, Sa'ad kata. Tu dia, bunuhlah. Tu jangan. Zaman Nabi dulu dia hukum sungguh. Bunuhlah. Jadi ahli sirah ni sebut ramai lah, tetapi hak sahihnya 400 pun ramai juga. Lelaki dan perempuan, perempuan, kanak-kanak, orang tua ke apa tak boleh bunuh. Hak tu jadi hamba abdi. Itu keputusan Sa'ad. Jadi mereka pun tunggu, tak ada apalah. Tunggu tu tidak bunuh situ, bunuh, bawa balik ke Madinah. Bawa balik ke Madinah daripada kawasan Bani Quraizah. Di sanalah mereka dibunuh. Peristiwanya panjang. Pula itu secara ringkas latar belakang cerita tu. Jadi Nabi bunuh sebab keputusan tu. Cuma orang zaman sekarang ni dia duduk tahu lah, terutamanya orientalis gapo, orang-orang Kristian duduk tahu ganah orang Islam ni kasar buat lagu tu keputusan tu. Sedangkan keputusan tu sebenarnya dalam kitab Taurat pun ada, dalam kitab Bible hak ada lah ni. Ada lagu tu, iaitu kena bunuh. Itu hukum dia. Jadi Nabi bukan buat keputusan sendiri. Orang hak dia nak tu buat keputusan. Nabi kata kamu telah buat keputusan mengikut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tu
Dalam kitab Bible, hak ada sekarang ni dalam sifir istithna ada sebut, iaitu hak mana perang deraka kepada pemerintah dan terlibat dengan musuh, orang tu dihukum bunuh. Tak kira lah sekarang mana. Jadi itu bukan berdasarkan Quran, berdasarkan kitab dia. Dia kena hapuskan kitab dia. Hak kita duduk percaya Taurat ini sudah diselewengkan, sudah ditokok tambah, ditukar ganti isinya. Hak ni masih ada lagi. Masih ada lagi. Ni kita boleh tengok. Supaya juga ayat rejam. Rejam tu ada pahala ni. Bukan tak ada, ada. Sekarang ni pun ada. Cuma orang dia tak pakai. Orang dia tak pakai. Jadi itu hukum dia. Dan setelah beliau dikembalikan ke rumahnya dari kawasan parit yang digali oleh para sahabat untuk melindungi Madinah dari serangan musuh, memanglah dekat kedudukan Sa'ad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia diletakkan di dalam masjid baginda. Ini kerana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak bersebelahan dengan masjid saja. Tu je. Jadi dekatlah. Betul lah dia kata dalam hadis ni supaya dia dapat ziarah dari dekat. Bila? Pada ketika duduk di masjid dia tu. Hak nak buat keputusan pergi di Bani Quraizah tu kemudian. Hak tu pergi. Hak tu tidak lama pergi sebentar. Memanglah Nabi suruh pasang juga khemah untuk dia sana. Sebagai seorang ketua, hormatlah kepada dia. Tetapi hak ni sebelum pada tu dia duduk mana? Dia duduk mana? Duduk dalam masjid Nabi. Dan sebelum pada tu tak adakah kemungkinan tumpah darah tu? Ada bukan? Bahkan lebih kau dekat dengan masa kena tu lagilah ada kemungkinan itu. Dalam keadaan ada kemungkinan tu, apa Nabi benarkan dia duduk dalam masjid dia? Itu persoalannya. Imam Bukhari, itulah Imam Bukhari nak kata, dia nak kata darah tidak najis lah. Kalau najis dia tak benar. Tidak jelas di dalam mana-mana riwayat pun Sa'ad mengembuskan nafas terakhirnya di dalam khemah berhampiran dengan benteng Bani Quraizah. Tak jelas. Walaupun dalam hadis ni nampak dia mati dalam khemah tu lah. Jadi khemah tu dia faham khemah hak dekat Bani Quraizah, benteng Bani Quraizah. Padahal dia mati dalam khemah tu dalam khemah hak dalam masjid Nabi. Lepas tu dia balik pula situ, duduk situ. Situ boleh mengelirukan. Jadi Imam Bukhari menjelaskan benda ni lah. Itulah ilmunya. Hak zahirnya kita tidak dapat. Dia faham dah. Setelah tu dia balik. Setelah keputusan dibuat, seperti mana orang lain balik ke Madinah, dia pun balik. Maka dia duduk agak dia sana. Dia tidak mati selalu pada ketika tu. Pergi ke Madinah pula, duduk dalam masjid Nabi. Hak kata dia menghembuskan nafas dalam khemahnya itu, khemah hak tu lah hak pasal dulu di masjid Nabi. Bukan khemah hak di tempat semaya Bani Quraizah tu, kawasan Bani Quraizah, bukan hak tu. Itu Imam Bukhari faham lagu tu lah. Dia menolak pendapat sesetengah ahli sirah yang mengatakan mati di tempat semaya di kawasan Bani Quraizah. Yang tak apalah. Mungkin sekali setelah keputusan tentang Bani Quraizah dibuat, saat dikembalikan semula ke khemah asalnya di masjid Nabi SAW, dan disitulah hayatnya berakhir. Situlah Imam Bukhari faham gitu. Dia tidak kata mati sana, mati balik setelah balik. Imam Bukhari juga menerima konsep masjid yang diterima oleh ahli sirah itu. Beliau cuma mahu menyabitkan khemah yang telah dipasang terlebih dahulu untuk Sa'ad di dalam masjid Nabi SAW sebelum beliau dijemput ke kawasan Bani Quraizah dan dipasang pula di sana untuknya. Khemah ada khemah dia dalam masjid Nabi. Waktu tidak dipecat, tidak dibuka waktu tu. Bagi Bukhari, ini semua menunjukkan darah manusia bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan sangat.
Kalaupun ia tertumpah di dalam masjid, kerana ia bukannya najis, dia nak pergi situ, dia nak pergi situ. Okey, pak kita kata apa kena dengan najisnya? Ini bukan bab najis. Ya betul, tidak kena dengan najis, tapi dia berkait dengan masjid. Ini bab masjid ni. Dan masjid mesti dijaga daripada najis. Jadi ada kaitan. Jangan kita kata apa cara bab najis selesai dah. Ini bab masjid. Masjid kena jaga daripada najis. Jadi ada kena mengena juga. Bukan tak ada kena mengena. Sebab tu Imam Bukhari kalau dia kaji, dia bahas tu kan, memang kena mengena. Kena mengena kau mana? Yang keempat, bukan khemah untuk saat sahaja diperlukan apabila beliau dipindahkan ke masjid Nabi SAW. Khemah untuk penjaga dan perawatnya juga sudah tentu diperlukan. Untuk itulah Bukhari menambahkan perkataan wa ghairihim di akhir tajuk bab ini. Cuba kita perhatikan, bab memasang khemah di dalam masjid untuk orang-orang sakit dan orang-orang lain selain mereka. Dia ada tambah. Dia nak ceritanya bukan untuk orang sakit saja boleh. Kalau tak ada apa-apa selain daripada dengan maksud merawat, nak jaga orang sakit pun boleh juga pasang khemah suku untuk dia. Ada keperluan lah. Tidak terhenti setakat tu, keperluan lain kalau ada boleh dipasang dalam masjid. Bukan dalam keadaan terdesak sangat untuk orang sakit saja. Tidak. Sebabnya di sini kita tahu kan adalah hadis ni kan, bila darah tu luka, darah tu mengalir pergi kepada khemah orang lain. Mana ada khemah orang lain dalam masjid itu juga. Khemah siapa? Ada lagi tu. Di sini diceritakan. Kata Al-Aini, khemah Bani Ghifar yang tersebut di dalam hadis di bawah bab ini ialah khemah Ruqayyah Al-Ansariyah. Kata sesetengah ulama, Al-Aslamiyah. Ruqayyah Al-Aslamiyah. Kerja beliau ialah merawat orang-orang yang luka, selain memberi khidmat secara sukarela kepada orang-orang Islam yang menderita. Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain pula menyebut nama Rufaidah sebagai perawat Sa'ad di dalam masjid Nabi SAW itu. Mungkin juga Rufaidah turut terlibat dalam merawat Sa'ad. Keterangan Al-Aini dan Hafiz Ibn Hajar ini menunjukkan orang-orang perempuan juga tidak ketinggalan dalam memberikan khidmat mereka kepada masyarakat di zaman Rasulullah SAW. Orang perempuan juga dibenarkan oleh Rasulullah merawat orang lelaki yang sakit. Itu kesimpulan. Jadi waghirihim tu ni yang disebutkan oleh ulama. Khemah orang ni, khemah orang ni. Pas dia seorang kau duduk, boleh jadi dia ada lah suami dia, ada lah adik-adik dia ke siapa-siapa, kau tak kira lah. Tetapi yang merawat tu siapa? Kalau nak buka baru, nak cuci luka tu siapa? Perempuan. Imam Bukhari salah sekali lagi royak. Dulu dia royak dah, sentuh lelaki perempuan tak batal Ismail. Tak batal Ismail. Boleh bersentuh jika perlu. Sekarang ni ada keperluan. Ada keperluan. Jadi bersentuh tak apa. Hak orang Islam ni, fahaman Islam yang jadi terlalu taksub, tak boleh bertikai bayar lelaki dengan perempuan ni. Hak Islam kemudian, Islam hak sunnah Nabi tidak gitu. Tidak jauh sangat orang lelaki daripada perempuan. Dekat sangat pun tidak. Terlalu rapat mencampur bau tanpa tutup aurat, dedah aurat. Tidak juga lagu. Tapi jauh sangat, terpisah sangat. Siapa tak boleh nak tengok rupa orang perempuan. Siapa punah jiwa orang, jadi gila sama lelaki sama perempuan. Tidak berlaku begitu. Dia tahu siapa dia, lawan dia. Tu nak sederhana lagu tu. Kena kembali kepada asal. Hak sekarang ni sama ada terlalu bebas atau terlalu terkongkong. Terlalu terkongkong, tak ada kebebasan asal. Tak boleh berjumpa lelaki dengan perempuan. Hak sakit pun kadang-kadang jadi doktor nak jamu, nak tengok sakit dia tak boleh. Pasal apa? Itu sebab terpengaruh dengan fahaman tadi lah. Kalau kita tengok ni, dia luka sini, bermakna mesti kena pegang. Kena pegang ke mana-mana. Orang sakit ni. Jadi makna sentuh lelaki dengan perempuan tak apa.
Tak ada dalam mana-mana riwayat kata dia pakai sarung tangan kau apa kau dah. Tak ada. Tak ada. Kita kira biasalah. Dan dia tak ada sebut, kita kira biasa, tangan biasa. Dan boleh berkhidmat. Daripada sinilah apa ni sistem jururawat gapo perempuan ni, ulama kata tak apa boleh. Sini ambil sini lah. Cumanya jururawat sekarang ni dia makan gaji. Tu ialah beza. Hak ni khidmat sukarela. Supaya tukang azan, tukang band dululah, muazzin zaman itu. Sukarela. Muazzin sekarang ni dia ada habuan, orang bagi juga gaji kepada dia. Tak apa, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Cumanya dia ada beza lah. Pahala dia, dari segi pahala dia. Tu ya beza. Ni boleh piti. Kalau dia nak pahala tu, dia kena buat lebih daripada tugas dia. Lebih daripada tugas dia. Kalau misalnya dikatakan tugas dia setakat ni, dia buat lebih lagi pada tu. Kalau masa dia mesti sekat ni, dia buat lebih. Tu dia dapat. Atau dia buat lebih molek, jaga benar. Tu kalau dia nak dapat pahala. Hak mana makan gaji jururawat tu. Dari segi kita kata hak ni kiperan, kiperan bukan orang sakit-sakit biasa kita balik mutu kata dah. Kiperan. Jadi hak tu pun dari segi fiqh dia kiaslah. Keperluan lah ke mana-mana pun. Keperluan. Jadi dari segi orang perempuan dia lembut, dia berhalu, dia boleh menenangkan orang, lebih sesuai. Orang hot asir tu kita nak lagu mana biar dia lah. Dia kena cari jururawat lelaki. Kena buat jururawat lelaki lah pula. Sedia kan. Jadi dari segi berhalu, lembut, berhati-hati, bingat itu sesuai orang perempuan. Walaupun zaman Nabi tak ada lah sistem jururawat seperti kita ni, ada dengan sekolah jururawat ke apa, tak ada. Tetapi kok mana-mana pun dia sudah benar. Tak timbul dia tu anak dara ke isteri orang ke, tak timbul. Ya ada tengok berkhidmat. Hak tu hak naknya khidmat untuk lelaki. Sama lah. Sama lah. Hak tu lagi lah. Kita kata jauh kan, tidak bersentuh sangat. Ni kalau bersentuh, pegat, tak apa. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang yalah orang kita ni dia taksub, tak kena pegang agama. Kita katalah dia marah kita kalau kita kata gitu kan. Tapi hak sebenarnya fikir sendirilah. Fikir sendiri kita pun bukan nak paksa orang ikut kan. Tak usah ikut pun tak apa. Cumanya begini, kalau kita nak melahirkan anak, pakar tak ada kecuali lelaki. Lepas tu kita nak sakit, susah, boleh jadi mati, kita tak sibuk lagi oleh lelaki tu dalam keadaan tu. Itu ikutlah kalau tak sibuk ya, kan senang. Tapi kalau dari segi hukum tak apa dah, boleh. Boleh apabila perlu gitu. Ya kalau ada pilihan tu molek lah pilih. Itu pun tapi molek lah. Semolek-moleknya begitu. Jadi pihak hospital ni pun dia kena jaga hak tu. Dia tahu, dia kena faham hak tu. Tapi yang kita sebut tadi dalam keadaan tak ada pakar. Hak perempuan. Hak perempuan semata. Sedangkan dia menghadapi masalah. Dalam keadaan tu sepatutnya terimalah. Terimalah. Begitu. Begitu juga sebaliknya kalau perempuan terhadap lelaki. Serupa ni. Jadi tidak jadi masalah dalam perang di medan perang pun begitu juga perempuan ni khidmat kepada lelaki. Selepas perang apabila luka-luka mana sakit tu pun begitu. Ini khidmat orang perempuan. Jadi khidmat orang perempuan ni tidak kata tak ada di zaman Nabi. Sebab gini yang kita sebut kadang-kadang sedih juga, setengah-setengah negara tu kan orang perempuan ni tak ada peranan langsung. Jadi betapa ruginya umat Islam. Separuh duduk rumah, bukan buat apa. Padahal dia kepandaian dia, kelebihan dia supaya dengan lelaki ada kalanya lebih lagi. Kalau dia belajar, dia boleh dapat kemahiran lebih lagi. Dia boleh bagi khidmat sekurang-kurangnya kepada sama-sama dia. Ni kepada sama-sama dia pun tak boleh. Dah tak boleh ngaji dulu lagi. Jadi keadaan seperti ini kita tak boleh menyalahkan Islam. Kita menyalahkan masyarakat yang tak faham. Masyarakat tak faham, tak ada kena-mengena dengan Islam. Islam lagu mana? Ni Islam. Dalam hadis ni. Sebab tu ya kita suruh kembali kepada Quran, sunnah sangat tu, itulah benarnya.
banyak perkara apabila hak kemudian dia jadi lagu lain, jauh perginya. Bahkan bercanggah, tidak sesuai dengan hak Islam hak dulu. Misalnya orang perempuan terlalu tudung, tak boleh, siapa tak kenal langsung itu hak kemudian. Hak dulu tidak gitu, tidak ada siapa gitu mau. Tapi bukan bermakna kita nak membebaskan tanpa dengan mendedahkan orang itu. Kita lain, tak ada siapa dia suruh lagu tu. Tak ada siapa suruh pun lagu tu. Jadi dalam batas yang sederhana. Apabila dalam batas yang sederhana tu akan jadi molek lah. Kalau lebih kau tu congek kau ni akan ada kesan tak molek dia. Kesan tak molek dia. Itu. Cuma di sini dia sebut ruqayyah. Orang kita panggil ruqyah, macam-macam lah. Qiyah, mek qiyah, macam-macam. Sebenarnya yang betulnya ruqayyah. Rogayah. Rogayah tu hak Mesir tu, pengaruh Mesir tu. Qaf tu dia jadi go. Go. Kita ada go Melayu, Arab tak ada go. Tapi Arab Amiyah ada lah. Jadi rogayah. Hak sebenarnya ruqayyah juga. Hak betul, hak asalnya ruqayyah. Jadi dalam masalah hubung nama ni kena jaga molek. Sebab juga di sini doktor di kalangan Nabi zaman Nabi ni perempuan Rufaidah, bukan Rafidah. Tapi Rafidah ni ada orang soho tempat kita, orang pakai hak tu dia tak tahu. Rufaidah ni asalnya sahabat Nabi ni, doktor. Dia ni seorang doktor di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rufaidah hak tu. Tapi bahasa Arab ni kan, nama-nama Arab kadang-kadang dia tak berubah bagi orang hak tidak ambil berat sangat kan, dia mudah-mudah dia sebut lah gitu sebab tak ada bagi. Hak sebenarnya Rufaidah, bukan Rafidah. Tapi nama ni boleh berubah belaka. Nama ni Tian pun boleh nak nama Tian. Tian tunggu dah boleh nama. Hak betul, kira hak betul, hak sahabat Nabi, hak merawat orang tu nama dia apa dia? Rufaidah, bukan Rafidah. Tu jelah nak ceritanya. Lepas tu kita nak ikut hak tu ni cerita lain. Hak asal. Jadi orang yang letak nama anak dia gitu pun dia ambil kira hak tu juga asalnya. Cuma tersilap orang royak. Sebenarnya Rufaidah. Sebab tak ada barilah. Jadi kerja dianya khidmat secara sukarela kepada orang-orang Islam yang menderita, selain daripada merawat orang sakit. Dia ada kumpulan-kumpulan hak buat kerja lagu ni sukarela. Itulah khidmat zaman Nabi tu. Ikutlah kita nak kata gapo pun kan. Khidmat zaman Nabi, orang perempuan pun tidak ketinggalan. Tidak kata orang perempuan ceruk dapur saja. Selama mana tempat kita ni pun nak boleh jadi bebas, nak boleh orang tidak ngaji duk perang dengan siapa dia? Dengan orang agama juga. Orang agama kata tak boleh ngaji kot ni, haram lah ngaji sekolah orang putih. Orang agama juga. Tapi kita kena ambil kira juga keikhlasan dia. Ya dia kata gitu tu setengah-setengah je kalau sampai gitu, teruk kalau ngaji. Dia jadi orang putih, lebih orang putih daripada orang putih lagi. Betul juga kalau ambil kira tu. Jadi kita kena hormat juga pendapat dia tu. Tapi kalau dalam keadaan yang sederhana, yang molek, dalam keadaan yang terkawal, tak ada halangan. Tak ada halangan. Nak mengaji gapo tak ada halangan sebenarnya. Jadi orang zaman dulu dia ceritakan nak menakut-nakutkan orang ni. Dia ada sebab dia sendiri, seperti yang kita sebut tadi. Siapa dia bawa cerita-cerita yang nak menakutkan. Tapi benda ni arus ni kan, dia tak boleh ubah arus ni. Kalau derah sangat mari, tak gerak nak tahan dengan cerita-cerita lagu tu ya. Antaranya yang kita dengar, salah seorang tu guru cerita. Dia kata ngaji orang putih kuat sangat. Dekat nak mati orang ngajar ngucap dia. Orang ajar no kata dia. Nah. Orang mari ikut ni, nah. Mari ikut ni pula. No kata dia. No semacam berat tu dah. Jadi menakutkan orang tu belajar Inggeris ke apa tu kan. Siapa pergi itu tak kena. Sebab orang-orang ramai ni kan kadang-kadang dia ingat seorang tu guru kecek mesti kitab selalu. Tak mesti hadis selalu. Itu pendapat dia tu. Cara dia nak menakut-nakutkan orang. Sebab ya sungguh sampai hari tu kan orang ngaji sekolah ni pakai skot. Perempuan. Juru rawat tu lagilah. Betul-betul jadi super nurse tu orang Kristian tu kan.
padri perempuan tu. Dengan pakaian dia lagilah. Kalau hak mengaji sekolah ni pun, tak sewi tok guru sampai itu marah lagu mana? Ya dah. Waktu tu. Tapi keadaan kita ni semakin baik sebenarnya. Semakin baik. Dari segi jadikan Islam itu sebagai budaya umat memang semakin baik. Itu yang kita boleh tengoknya. Jangan kita rasa kabur sama kau tak molek sama. Tak. Sebenarnya lebih baik nak banding dengan dulu. Tempat kita ni lah. Tempat kita. Apa kalau nak ngapa Quran zaman itu? Tak boleh nak ngapa Quran tempat kita. Tak ada. Siapa ayah saya ni terpaksa kena hantar luar negeri. Tak ada tempat. Tapi lah ni bercabang-cabang mana-mana ada. Tidak kamu boleh. Dulu nak tengok orang pakai tudung tu bandar Kuala Lumpur tu payah. Sekarang ni nak tengok tak pakai tudung tu payah. Tengok kan lebih baik. Di sekolah-sekolah peraturan ke apa tengok lagu lain. Jadi semakin baik. Jadi kita kena ke arah tu. Biar kau baik, biar kau molek. Dengan tidak menghalang orang perempuan ni masuk berkecimpung dalam masyarakat. Masuk tak apa, ikut jadi gapo, tapi jaga molek batas dia tu. Barulah jadi supaya sampai Nabi ni tidak kata terpisah. Tak. Ustaz, awak dah kata ada hadis yang baik-baik tempat wanita tu di rumah. Yalah kalau tak ada keperluan. Kalau tak ada keperluan. Memanglah. Tapi kalau ada keperluan, tak apa. Bahkan sebenarnya lelaki pun begitu. Kalau pergi duduk saja luar, baik duduk rumah. Tidur di rumah. Bukan perempuan. Baik tidur di rumah sebenarnya boleh pahala lagi. Lelaki pun tidak perempuan saja. Cuma dia nak sebenarnya nak menarik perhatian umat ni, nak biar beringat. Janganlah perempuan ni kata nak menceburi dalam bidang masyarakat gitu sampai lupa tanggungjawab dia, lupa peranan dia sebenarnya sebagai ibu. Hak tu tak boleh diganti oleh orang lelaki. Hak tu tak boleh ingat hak tu. Bukan siapa tahu. Tak ada dosa ni boleh. Kalau boleh dosa boleh rakutnya dia ada. Iyalah. Hak tu kena pandai-pandai jagalah. Kita sudah jaga dah. Orang lain nak berdosa, kita nak agak dah. Dia kena jaga diri dia. Apa dia tengok kita dengan nafsunya pula? Kita sudah jaga. Dah setakat hak Tuhan suruh. Takkanlah siapa kita tak boleh tubik, tak boleh buat kerja. Begitu. Jadi masing-masing jaga. Kalau jaga tu, ialah dia ada kan benda-benda setara tu dengan ambil air semaya, dengan buih sedekah, dengan apa dia gugur dosa-dosa lagu tu. Jadi bila-bila kita buat kebajikan. Mungkin adalah salah silap dosa kita gitu-gini. Dengan buat kebajikan tu terhapuslah dosa kita. Kalau tidak kita nak kebajikan lagu mana? Kita tak nak piti. Misalnya kita kata, kalau tak nak piti, nak kebajikan lagu mana? Yalah boleh tasbih ke apa. Gak kalau nak kerja pun boleh juga tasbih. Ya, itulah ulama kata, imam-imam kita kata, dia tasbih ni jangan ingat subhanallah, alhamdulillah. Jadikanlah jahit kamu tu, kamu setiap kali cocok jahit tu dah, itu sebagai tasbih kamu. Jadikanlah kerja kamu tu sebagai tahmid kamu. Boleh juga. Niat kita tu hak pentingnya. Jadi kalau duduk gitu kan, terbuka. Yang kelima, kritiknya terhadap sesetengah ahli sirah. Antara metod Imam Bukhari di dalam tajuk bab yang dibuatnya ialah mengkritik secara halus pihak-pihak yang dianggap beliau sebagai salah atau tersalah dalam pegangan dan pendapat mereka, sama ada berkaitan dengan fiqh atau sirah, seperti yang dapat kita semua lihat di sini. Jadi Ibnu Ishaq kata ni masjid tempat semaya tu, Imam Bukhari kritiklah dia. Dia kata bukan masjid tu masjid Nabi ni. Memang ada pergi sana tu pergi. Tetapi dia tidak mati di situ. Hak tumpah darah tu bukan tumpah di situ. Kalau kita kata pergi sana, terlebih dahulu ada dah khemah dia tu di masjid Nabi. Ketika ada tu Nabi benarkan tu, tak ada ke dia fikir kemungkinan tumpah darah? Dia sepatutnya Nabi ni dia beringat selalu dah. Dia beringat selalu kalau benda tu tak boleh. Kalau dia kata boleh, dia benarkan tu menunjukkan
Tak apalah. Tak apa. Itu ceritanya. Habislah situ. Jadi kita pergi kepada hadis. Aisyah cerita ni kata Sa'ad terkena. Di sini dia kata terkena gitu ya. Dalam riwayat yang lain disebut kena anak panah. Bukan kena pedang tak, kena anak panah. Nak kena pedang lagu mana, nak muka jauh. Parik ni, orang ni duduk alik ni, orang ni duduk alik sana. Orang Islam ni duduk alik kawasan dalam Madinah ni. Sebelah parik. Orang kafir duduk alik sana, dia tak boleh masuk. Kalau dia lompat dengan kuda pun tak lepas. Kuda yang kuat setara mana pun tak lepas, mesti jatuh dalam tu. Jadi bila jatuh senang lah. Nak pancung kau, nak tetok, nak gapo kau, dia tak boleh naik dengan mudah. Kalau kita kata dia turun, ada juga yang cuba begitu, turun nak naik, gagal juga. Sebab orang alik sana duduk kawah ni, orang Islam duduk kawah, dengan cara panah, dengan cara guna pedang, tombak, lembing dan sebagainya, memang diguna. Jadi dia gagal lah. Berapa lama lah. Duduk situ tak boleh nak masuk. Lepas tu kena di hari peperangan Khandaq tu lah kenanya. Kena di urat akhal, dia panggil akhal ni. Alik ni. Jadi Sa'ad ni siapa dia? Sa'ad yang dimaksudkan di sini ialah Abu Amar. Nota 712 tu ialah Abu Amar Sa'ad bin Mu'adh bin An-Nu'man bin Imri al-Qais bin Zaid bin Abdul Ashhal Al-Ausi Al-Ansari. Itulah dia. Ibunya bernama Kabsyah binti Rafi'. Kabsyah ialah sepupu kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Itu salah sikit Khudari pula jadinya, tidak terbaiki Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia memeluk agama Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah lagi. Jadi mak dia ni. Sa'ad ialah salah seorang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua Bani Abdul Ashhal, iaitu salah satu puak Aus dari kalangan Ansar. Dalam perang Badar, dialah pemegang bendera mereka. Orangnya bertubuh tinggi dan besar orangnya. Dalam kitab-kitab disebut gitulah, tinggi besar orangnya Sa'ad ni. Selain telah mengikuti perang Uhud, dia juga telah mengikuti perang Khandaq, yang juga dikenali dengan perang Ahzab. Dalam perang Khandaq lah dia terkena anak panah yang membawa kepada kesyahidan. Tapi syahid ini orang panggil tidak syahid ma'rakah lagu ni. Cuma dalam kitab dia sebut syahid. Mana syahid ni ada dua. Syahid hak senoti, syahid ma'rakah, di medan perang tu. Mati situ selalu. Hak tu hak syahid sungguh, orang tak mandi gapo tu. Hak tu syahidnya. Dan kemumikan dengan pakaian dia begitu tanpa kafan ke apa, syahid tu. Adapun Sa'ad ni memanglah dia kena tu, tapi dia tidak mati selalu. Di luar. Tapi ulama-ulama kadang-kadang sebut syahid juga. Orang panggil apa ni? Syahid akhirat. Kalau hak syahid ma'rakah tu syahid dunia. Syahid dunia. Syahid dunia akhirat Tuhan tahu. Kenapa? Hak mati, hak orang tak mandi, tak maya apa tu kan, syahid dunia. Orang panggil juga syahid ma'rakah. Syahid dunia ni maksudnya hukum jenazah dia dalam dunia ni tidak serupa dengan orang lain. Itu maksud syahid dunia. Jadi dikira kita sebut dia sebagai syahid lah, mati dalam medan perang kerana memperjuangkan Islam. Kita boleh sebut dia sebagai syahid. Hakikatnya tak tahu lagi. Syahid dunia dan akhirat Allah tahu. Tapi kalau Nabi SAW kata dia syahid, syahid dah tu, syahid sungguh dah tu. Di sisi Allah pun syahid sungguh dah lah. Tapi kalau kemudian hari, zaman kita ke zaman mana-mana ke, kalau perang, tak boleh kata lagi hak sebenarnya di sisi Allah. Cuma secara zahir, mengikut hukum hak zahir, kita boleh kata dah. Kalau betul-betul berjuang kerana agama lah. Kalau kerana ni walaupun orang Islam,
belum tentu lagi, belum tentu lagi. Dia kerana agama sengoti. Adapun syahid akhirat ni, orang mati ditimpa bangunan ke, mati kerana sakit perut ke, mati terbakar ke, mati lemah ke, itu syahid akhirat. Syahid akhirat. Sebab dalam hadis ada sebut syahid begitu. Tapi dari segi dia ni kena maya, kena mandi, kena gapo, kena kapal, serupa dengan orang lain. Cuma dia ada kelebihan juga. Dari satu segi, kelebihan yang sekiranya berlaku, ya, bukan makna kelebihan yang kena cari. Tak boleh cari, tak boleh buat rumah tu tak usah biar kemah, biar gutuk dah. Jadi kita boleh syahid dah. Tak ada siapa dia ajar pun gitu. Kalau berlaku, ya. Itu syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, Tuhan saja yang tahu. Hak Nabi royak, ya, hak tu pun termasuk juga. Supaya juga kafir ni kan, ada kafir dunia, ada kafir akhirat, ada kafir dunia akhirat. Tu kita bagi molek tu. Jangan kita ingat orang kafir serupa belaka. Itu belum lagi kalau kita tengok kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'min, gapo tu suku pula. Hak kafir dari segi kira-kira Tuhan, hak kata kekal dalam neraka tu, lagu mana? Tu kena jelas juga tu. Dulu kita sudah bicara juga. Sudah bicara, cuma sepintas lain. Kalau hak kafir dunia, hak kita maklum sebagai kafir, belum tentu dia kafir di akhirat. Di sisi Allah dia kafir. Misalnya hak orang duduk berebut mayat kan, hak ni kata dia kafir, hak ni kata dia Islam. Mana betul? Kalau katakanlah benar dah, kalau hak zahir ni benar orang kafir, tanah kubur dia bakar cara dia, misalnya kalau kita kata bakar dah, di sisi dunia ialah kafir, tapi di sisi Tuhan tidak kafir. Orang tu tidak masuk dalam neraka tu, dia Islam. Kalau di sisi Tuhan memang sungguh dia ngocak. Jadi hak tu lah orang panggil kafir dunia, tapi di akhirat di sisi Tuhan tidak kafir. Hak lagu tu. Ada juga hak kafir akhirat. Dunia tidak kafir, macam orang munafik. Dunia Islam, kita anggap dia Islam. Kalau dia mati, kita kebumikan di perkuburan Islam, kita buat cara Islam lah, uruskan jenazah dia tu. Tetapi di sisi Allah dia tidak Islam, dia kafir. Itu orang panggil kafir akhirat. Dunia tidak kafir. Bagi kita orang Islam tidak kafir. Ada hak kafir dunia dan akhirat. Dunia pun memang dia kafir sungguh. Dah hak kekal dalam neraka, tidak kekal dalam neraka ni masih khilaf lagi ulama ni. Hak kafir, hak kekal dalam neraka ni lagu mana? Itu hak kafir yang jelas betul, dia tahu Islam ni molek. Islam yang sampai kepada dia pun Islam yang molek, tak ada keliru dia. Dia tak si Islam tu kerana dia tahu kalau dia ikut Islam tak boleh dia memuaskan nafsu dia. Tidak boleh dia melaksanakan cita-cita dia, nak menguasai orang, nak menzalimi orang, nak makan riba, nak gapo, tak boleh. Sebab tu dia tak si Islam. Dia tahu Islam ni molek. Hak lagu tu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Hak lagu tu. Untuk melakukan kezaliman dan untuk kemegahan dunia. Hak lagu tu. Ada pun kafir dia tak tahu satu kerana keturunan dia aja. Lepas tu dia pun tak faham, ramai juga orang Islam pun mengelirukan dia. Dia nampak teruk lagi orang Islam pada dia. Dia sekadar tu, dia pun jahil, dia bukan pengkaji, tak sampai kepada dia. Hak tu masih lagi khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kepada saya kena hak tu. Tidak kekal dalam neraka hak lagu ni. Kalau dia masuk neraka pun semua orang Islam masuk neraka. Orang Islam pun ada juga masuk neraka kan, kerana kesalahan-kesalahan yang tertentu. Orang kafir pun masuk neraka. Supaya juga orang kafir yang mengkaji Islam, dia tengah-tengah kaji tak ada, mati. Supaya juga dia tak jahat, dia jujur, dia baik. Dia tidak kata Islam ni kata kafir kau kekal dalam neraka lah, tak boleh. Kau mana-mana pun. Tidak gitu. Ada perincian lagi di situ. Ada perincian lagi. Supaya masalah syahid ni lah. Tapi sebut syahid dah sini ni. Syahid. Tapi hak sebenarnya bukan syahid ma'rakah. Semua Sayyidina Umar mati kena tikar dalam masjid. Ulama sebut syahid juga. Nabi kita mati kena racun, ada nyabit juga dengan racun, kena tu sikit tu. Orang kata mati syahid juga. Nak beri nama syahid ke dia.
Jadi Tuhan berilah sebab. Tapi syahid yang sebenar ada. Syahid yang sebenar mati di medan perang. Gitu. Tak ada di sini. Dia mengucap. Tapi dia lagi tu ya. Dia tak asyik Islam. Kalau dia takut penting kan dia. Islam. Islam. Zahir. Di sisi Allah tak tahu setara mana tu. Takut tengah dia mati tu dia kata hukum Islam ni tak sesuai zaman sekarang ni. Tak. Tu di sisi Allah tu tidak Islam tu. Lagu tu. Tapi kita tak tahu dah. Tak tahu. Hukum zahir Islam. Dia tak kekal juga. Kalau Islam tak kekal lah. Cumanya ada kesalahan tu mungkin masuk neraka. Gitu. Baiklah. Bagaimanapun selepas terkena anak panah itu pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah tahun keempat Hijrah, dia masih lagi hidup selama kira-kira 2 bulan. Ni masalah perang Khandaq, perang Ahzab ni pun ada khilaf juga. Mengikut Musa bin Uqbah, Imam Bukhari, Imam Malik, Ibnu Hazm dan ramai lagi yang lain mengatakan perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun keempat Hijrah. Dia kena ni bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ni hujung tahun dah lah. Zulqa'dah Zulhijjah. Zulhijjah tu bulan 12 kan. Jadi Zulqa'dah. Hak kita panggil Zulqa'dah gapo ikutlah tu dah. Tapi hak sebetulnya begitulah. Zulqa'dah. Tapi Ibnu Ishaq dan ramai lagi ahli sirah mengatakan berlaku pada tahun yang kelima perang Khandaq. Yang keempat. Kita Bukhari lebih kemah lagi. Musa bin Uqbah ni ahli sirah yang lebih hebat lagi. Hak ni sepatutnya jadi rujukan. Musa bin Uqbah. Dalam buku saya dalam Ibnu Ishaq tu sebut dah situ. Rujukan sirah sebenarnya sepatutnya siapa dia. Hak Imam Malik, imam-imam besar kagum. Ni lah kalau nak tahu sirah yang sebenar, baca sirah dia. Cuma sirah dia tu tak jumpa dalam bentuk satu buku yang berasingan. Ada di celah-celah kitab gini, kita kena sebut gini lah. Celah-celah gini. Tengok imam-imam besar, Imam Malik, orang ni tahun yang keempat. Tahun yang kelima tu perang hak dengan Bani Quraizah tadi. Hak pergi kepung tu lepas pada tu. Sebab sosok tu lama tu. Jadi dia masih hidup lagi selama kira-kira 2 bulan lepas pada kena 2 bulan lepas pada itu. Orang yang memanahnya bernama Hibban bin Qais ataupun Abdi Manaf. Hibban bin Abdi Manaf. Ia juga dikenali sebagai Ibnul Ariqah. Ini dari segi sejarahnya lah. Menurut Musa bin Uqbah, Imam Malik, seperti kita kata saat ni lah, perang Khandaq telah berlaku pada bulan Syawal. Situ pada tahun yang keempat Hijrah. Tak sebutlah di sini Ibnu Ishaq apa tu, tak payah sebutlah. Tapi dia sebenarnya tahun yang kelima. Tahun yang kelima. Ketika meninggal dunia saat berumur 37 tahun. Muda ya. Sahabat-sahabat dia kan lama mati. Muda ya. 37 tahun. Beliau telah dikebumikan di Baqi', di perkuburan Baqi', di Madinah lah. Antara hadis yang menyatakan kelebihannya, ini kita nak berkenalan lah dengan orang yang tersebut dalam hadis ni. Ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, di mana beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazzal arsh li mauti Sa'd bin Mu'adz. Bermaksud arasy bergoyang-goyang gembira kerana kematian Sa'd bin Mu'adz. Tak apalah itu hadis tu. Itulah. Maksud hadis ini ialah arasy bergembira dengan kedatangan ruh Sa'd. Arasy bergembira dengan kedatangan ruh Sa'd. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban, Nasa'i, Tabarani dan lain-lain juga meriwayatkan hadis ini dengan lafaz ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz.
Arash Ar-Rahman bergoyang-goyang gembira kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh. Yang kedua, Bara' bin Azib menceritakan, katanya pernah Nabi SAW dihadiahkan satu sut kain sutera. Para sahabat mula menjamah kain itu dan berasa kagum dengan kelembutannya. Maka baginda SAW bertanya, ata'jabun min lin hadhihi lamanadilu Sa'ad bin Mu'adh khairun minha aw alyan. Bermaksud, adakah kamu kagum dengan kelembutannya? Sesungguhnya kain sapu tangan Sa'ad di dalam syurga lebih baik dan lebih lembut lagi dari kain ini. Dia sebut dah makna ahli syurga lah. Ahli syurga. Ahli syurga. Ini yang disebutkan. Jadi aras bergoyang itu penggunaan bahasa. Sebab kita kata menari-nari, gembira. Kita kata bunga yang bergoyang-goyang tu, menari-nari gembira. Tak ada apa kitab perasaan kita kata. Jadi hak ni pun begitu juga. Aras tu apa dia? Mana kerajaan Allah lah, sebesar-besar kerajaan Allah, bukan bumi saja. Sebab bumi, matahari, bulan, bintang-bintang itu duduk dalam aras. Sistem hak paling besar. Maknanya alam kejadian Tuhan ni suka, ataupun maksudnya orang-orang yang berada di alam itu suka dengan kedatangan ruhnya. Menunjukkan manusia ni tak serupa lah keadaan mati dia. Bila dia mati, penerimaan orang alam lain daripada alam dunia ni tidak serupa. Macam di sini dia cerita, siapa begitu sekali. Dia ni. Yang ketiga, Ibnu Umar meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW bersabda, nazala li maut Sa'ad bin Mu'adh 70,000 malak ma wati'ul ard qablaha wa qala hina dufin subhanallah law infalata ahadun min dhaghfatil qabr lam falata minha Sa'ad wa laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda, 70,000 malaikat yang tidak pernah turun ke bumi, turun kerana kematian Sa'ad. Ni istimewa dia ni. Jadi kita boleh tahu tentang malaikat ni ada jenis gini. Baginda SAW bersabda setelah Sa'ad dikebumikan, subhanallah, jika ada sesiapa boleh terlepas dari azab kubur, nescaya terlepaslah Sa'ad. Mana azab kubur ni ada. Kalau ada orang boleh terlepas, dia ni lah orang yang terlepas. Tapi dia pun kena juga. Sesungguhnya dia tertekan sekali sahaja. Dia tertekan sekali sahaja. Selepas itu tiada lagi. Sebarang tekanan tak ada. Maknanya azab kubur ni ada. Ingat tu, setahu tu. Kena juga. Kena juga. Jadi kita minta jauh lah, minta selamat lah daripada keadaan-keadaan tidak baik di semua peringkat kehidupan kita. Hadis riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya dengan isnad yang jayyid. Jayyid ni boleh pakai. Bukan tak boleh pakai. Kuatlah, hadis tu kuatlah. Jadi kena tu, kena anak panah tu mana? Di sini kita terjemah ni ambil awak baru vena cephalic. Ada disebut bawah tu median cephalic vein. Kalau dalam bahasa Inggerisnya begitu. Kalau Melayunya itulah, kita duduk tengok kaum saya dia terjemah gini, ambil orang putih juga. Cuba balik sikit, tengah tu sebutir je. Hak lain, hak bahasa kita je. Tengah tu sebutir. Hak lain tu yalah pelet sikit, pelet kita lah sikit dia buat jadi vena. Orang putih lah. Padahal kalau ambil orang Arab ni, sepatutnya molek benar lah. Kalau ada learning ngaji Mesir tu, bahagian perubatan ke apa tu, dia jangan pergi ngaji perubatan sajalah. Kalau boleh pergi ngaji kesempatan tu, mengaji bahasa Arab. Sebab berapa banyak dalam bahasa Arab ni, kita kalau duduk gantung orang putih sangat kan jadi lagu ni. Padahal bahasa Arab jelas putih kata. Akhal orang tu hak ni cephalic, hak ni basilik, hak ni lepas tu dalam kamus Arab dia sebut ni vena ni, kalau sini orang panggil apa?
Kalau pergi di belakang, dia ada, setiap tempat ada. Ini orang panggil orang kehidupan. Orang kehidupan. Jadi dia ada nama-nama yang berbeza. Tapi hakikatnya hak ni, kalau kena hak tu mati orang. Boleh matilah. Boleh mati. Mungkin kemajuan perubatan sekarang ni, kalau setara tu boleh selamat lagi. Tu tak kira lah tu. Tapi boleh matilah orang tu. Dia sebelah ni. Kalau ibu jari ni sini. Alik ni basilik, alik ni sefalik. Jadi guna orang putih juga. Kalau kita kena ubahlah sepatutnya. Sebab saya duduk tengok, kalau dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Hindi, dia kaum perubatan dia lain terus. Memang bahasa dia betul. Kita pun sepatutnya kena begitu. Jangan duduk tupai orang sampai bila nak tupai kan. Memanglah mula-mula tupai lah bahasa dia. Dah tu. Tapi tengok orang lain. Mula tak ada satu. Ambil orang Arab. Ni Arab ada dah. Zaman Nabi lagi tahu dah beza orang ni orang gapo. Benar. Sepatah. Tak ada 2-3 patah lagu tu. Tapi oleh kerana kita ni gantung situ saja kan. Tak ada. Semula sampai tepat dia kita akan sebut. Orang sini nak panggil gapo, dia panggil gapo, kita akan sebut insya-Allah. Jadi orang tu kena hak tu lah dia nya. Kena hak tu. Khemah Bani Ghifar Nabi SAW pun pasang khemah di dalam masjid supaya baginda dapat menziarahinya dari dekat. Kata dari dekat ni, hak ni lah pada masa tu lah maksudnya. Seperti kita bincang saat ni. Khemah Bani Ghifar juga ada di dalam masjid pada ketika itu. Tiada sesuatu mengejutkan orang-orang yang berada di dalam khemah Bani Ghifar yang bertindak sebagai perawat dan penjaga saat ni dalam masjid Nabi. Iaitu disebutkan Ruqayyah, Rufaidah tadi itulah. Duduk dalam masjid itu juga. Tak ada kejut demo tu duduk dalam situ. Selain darah yang mengalir, tiba-tiba darah mengalir masuk dalam khemah pokok dia. Dia kata ni gapo ni pula ni? Darah gap. Pergi tengok, rupa-rupanya pecah pula orang dia. Pecah pula orang putus tu, pecah pula. Jadi pecah tu tak berhenti tu, mati gitulah dia nya. Ini dia katakan kerana luka itulah dia mati. Kerana luka itulah dia mati. Ini salah satu terjemahan yang kita buat. Ada nota di situ sebab ada beberapa lagi hak lain supaya lebih adil dan tengok semua. Kita tengok semua. Kena tahu juga orang lain kalau berdasarkan pakar makna lagu tu kena terjemah lagu mana. Tengok bawah tu. Terjemahan literal. Famata fiha. Tu yang kita terjemah. Kerana luka itulah dia mati. Famata fiha. Fa idza sa'dun yaghdu juruhuhu daman famata fiha. Jadi terjemahan dia nya, harfiah dia nya, maka matilah dia di dalam khemah itu. Fiha tu boleh balik kepada khemah. Dari segi bahasa Arabnya, dia mati dalam khemah tu lah. Jadi khemah tu khemah mana? Dua. Khemah hak dipasang dalam masjid Nabi, atau khemah hak dipasang, hak dikatakan dipasang di tempat sembahyang yang bukan masjid tadi. Antara dua. Imam Bukhari pilih hak dalam masjid Nabi. Yang kedua, yang atau maka matilah dia dalam sakit itu. Jadi fiha tu fi tilkal mardah. Mana dari segi takdir dia, kalau bahasa Arabnya gitulah. Fiha tu mana fi tilkal mardah. Mana dia mati tu kerana sakit tu lah, bukan kerana sakit lain. Kerana sakit tu. Tapi apa yang kita pilih terjemah super atas tu? Kerana luka itulah dia mati. Ini cuba perhati. Kewajaran terjemahan terakhir ini adalah kerana 5 perkara berikut. Payah kalah juga nak terjemah ni pun nak cermat tu dalam keadaan cermat tu pun kadang-kadangnya ada juga salah kan. Pasal dia dah lemah manusia ni. Tapi kalau perhati 5 sebab. Apa yang kita kata lebih molek terjemah seperti di atas tu. Yang pertama, berdasarkan riwayat Mustamli dan Kushmayhani, di sini tersebut famata minha, bukan famata fiha. Sudah ada beza tu. Jadi kalau min ta'liliyah, mana kerana luka itulah dia minha, bukan fiha. Jadi kalau minha tak mungkin dah kita kata dengan makna jauh lah. Kalau nak kata dalam kemah tu,
ataupun dalam sakit itu. Tak boleh min. Min dengan makna kerana. Hak tu hak sesuai. Jadi dalam nuskhah demo tunya minha, bukan fiha. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan fi juga sering diguna dengan makna min. Kalau kita kata tidak minha, memang fiha. Memang orang Arab selalu juga fi dia guna dengan makna min. Jadi dengan sebab itu dengan makna kerana juga. Yang ketiga, di dalam riwayat Hisham di bawah kitab Al-Maghazi akan datang juga tersebut fama taminha, bukan fama tafiha. Di sana riwayat cerita ni juga, di situ fama taminha, bukan fama tafiha. Jadi lebih sesuainya kerana kalau minha. Yang keempat, oleh kerana Sa'ad berada di dalam khemah di perkampungan Bani Salimah yang terletak berhampiran dengan benteng Bani Quraizah hanya seketika sahaja. Selepas itu beliau dibawa pula ke tempat asalnya, iaitu masjid Nabi SAW. Maka tidaklah tepat kalau dikatakan beliau mati di dalam khemah itu. Sebab duduk di khemah tu, kalau mati situ bukan mati situ. Kalau kita kata mati dalam khemah tu, khemah mana? Itu tak jelas. Apalagi kalau diingatkan kata-kata Ibnu Abdul Bar dan lain-lain tokoh hadis bahawa Sa'ad meninggal dunia sebulan selepas perang Khandaq dan beberapa malam selepas peristiwa Bani Quraizah. Peristiwa Bani Quraizah di mana dia membuat keputusan hak mana perang, hak mana terlibat, hak muda tu, hak dewasa, hak tu kena bunuh. Jadi siapa kau nak cermat tu kan, pada masa tu ada hak budak, janggut tak ada. Jadi nak kira orang tua ke budak dia. Buka kau tu dia. Buka bahagian bawah dia tu tengok. Bulu ke tidak? Tak bulu. Kena dia tu ada salah seorang, kemudian dia masuk Islam. Ni masuk Islam. Tak bulu, dia tak kena bunuh dia. Sebab tak tanda penentunya situlah. Dewasa. Balik ke tidak? Mana dalam kes-kes lagu tu boleh buat benda-benda gitu kan? Jangan kita kata tak boleh. 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 Jadi sampai tengok aurat pun tak apa, juga perlu. Juga perlu. Lepas tu selepas peristiwa Bani Quraizah dijatuhi hukuman oleh beliau, Bani Quraizah yang ditawan dibawa ke Madinah, dan di sanalah orang-orang dewasa di kalangan mereka yang terlibat dalam perang menerima hukuman bunuh. Sudah tentulah Sa'ad juga seperti sahabat-sahabat yang lain berada di Madinah pada ketika itu. Jangan lupa sebelum pada ini kita sudah tulis menyebutkan bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat mengepung benteng Bani Quraizah selama 25 hari. Dalam masa 25 hari dia tidak selama tu dia duduk sana dah. Setelah dia setuju nak terima hukuman dia, baru dia bawa mari dia daripada masjid Nabi tu. Dan dia duduk sekejap je, tak lama di situ. Walau bagaimanapun Nabi memang suruh pasal kemah. Dan bila dia sampai, Nabi SAW kata, "Qumu ila sayyidikum." Qumu ila sayyidikum. Kamu bangunlah pergi kepada ketua kamu. Nabi kata begitu. Orang hak buat maulud ni pula, dia pergi hak tu juga. Dia kata itulah menunjukkan kalau tuan kita mari kita kena bangun cacat. Tengok Nabi suruh bangun kata dia. Padahal tak ada kena mengena hak tu tak lewat dalil kursi tu, tak ada kena mengena. Nabi bukan suruh bangun, nak suruh hormat supaya orang kemudian dia bangun, supaya orang besar raja kau apa. Tak, bukan lagu tu. Dia ajar dah. Tak sah duduk cara benda-benda tu sangat. Dia sendiri pun dia tak suka orang bangun. Tapi bukan tak ada orang bangun, bukan sokmo dia larang dah. Tujuannya tak sewi supaya dengan orang kafir tu jadi beza pemimpin dengan rakyat. Nak suruh berserah lah. Jadi hak ni Nabi suruh bangun tu sebab dia sakit, nak turun tu kena pegang molek nak turun tu. Sebab tu dia kata qumu ila sayyidikum. Dia bukan kata qumu li sayyidikum. Beza tu. Tengok riwayat mana pun ila sayyidikum. Jadi ada kepentingan hak zahir. Lepas tu kalau kita duduk selawat, duduk maulud ni bila Nabi mari ya? Kalau ia pun nak bangun bila? Ni Nabi mati dah.
Kalau kita kata ya nak hormat ni bangun orang mari, ni kalau dia hidup. Tapi kita sudah tahu dah masa dia hidup dia tidak suka kan? Hormat lebih-lebih ke dia. La tuturuni kama atratin nasara. Isa bin Maryam. Jangan kamu pelebih sangat aku puji. Sanjung, jangan seperti mana orang-orang Kristian pelebihkan Nabi Isa. Dia tak boleh. Jadi hak ni cerita lain. Memang ada orang tu nak akad, dia sakit. Dah ketua lagi. Tengok begitu dihormati dia ni, orang Yahudi seramai mana tu nak terima keputusan dia. Jadi Nabi sebagai menghormati dia, suruh pasal kemah lagi. Apalagi dia sakit, lepas tu suruh bawa turun pegang molek dia tu. Tak ada kena-mengena dengan bila selawat pada masa tertentu tu bangun cacat. Mana Rasulullah ada? Tapi sebab demon ni dia ada fahaman lain tu, Nabi mari. Nabi mari. Tak ada sebut dalam hadis Nabi mari. Hak dia jawab orang berselawat tu ada. Dia jawab salam kepada orang yang salam kepada dia, tu ada. Tapi dia mari dalam majlis, tiap majlis, berapa majlis mari dah. Selama mana dia duduk setempat-tempat tu. Kau lagu mana? Nabi ni bukan jenis orang perak hatu. Kalau perak hatu bolehlah hatu dia di sana kan, sana kan. Dah. Jadi tak ada, dia selepas mati tak ada kena-mengena dah. Kalau ya pun kata nak hormat bangun tu, tak ada kena-mengena, tak boleh pakai hak tu. Dalam peristiwa tu lah Nabi kata tu, kumu ila sayyidikum tu. Selama 25 hari Nabi duduk kepung. 25 hari tak turun pokok dia. Soal gimana? Yang kelima, hak ni pada tahun, hak ni kepung Bani Quraizah ke apa ni peristiwa ni pada tahun yang kelima. Ni tahun yang kelima lah ni. Yang kelima, riwayat Mustamli dan Kushmayhani itulah yang dipakai oleh Ibn Battal dan Al-Aini sebagai asas bagi syarah mereka. Jadi masing-masing syarah ni demo dua orang ni pakai ni lah, nuskhah ni lah. Jadi dalam nuskhah ni fama taminha, bukan fama tafiha. Di sini iaitu bagaimanapun kata Hafiz Ibn Hajar, riwayat orang-orang lain selain Mustamli dan Kushmayhani di sini fama tafiha. Jadi oleh kerana fama tafiha adalah, tapi fi dengan makna min lebih sesuai, memandangkan beberapa perkara tadi lah. Habislah di situ. Imam Bukhari telah mengulang sebut hadis ini pada 4 tempat lain selain di sini. Dalam Bukhari ini tempat-tempat lain. Jadi makna 5 tempat lah dia sebut. Iaitu satu di bawah babu hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ila Madinah. Bab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke Madinah. Juga Imam Bukhari mengambilnya daripada Zakaria bin Yahya. Inilah tu guru dia. Haddatsana Zakaria bin Yahya. Situ pun daripada orang ni juga. Yang kedua, di bawah bab marji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzab wa makhrajihi ila Bani Quraizah wa muhasaratihi iyyahum. Di bawah bab tu Imam Bukhari mengambilnya daripada Muhammad bin Bashar situ, bukan daripada tu guru ni, tu guru lain. Yang ketiga, di bawah bab yang sama beliau mengambilnya daripada Zakaria bin Yahya lagi. Inilah. Di sinilah kisah Sa'ad dikemukakan paling lengkap oleh Bukhari. Bukhari dia sebut satu hadis ini tidak serupa. Dia akan sebut satu tempat hak paling lengkap. Hak lain-lain tu dia ambil mana perlu. Dia rengkah-rengkah. Gitu cara dia. Jadi kita kena tahulah cara dia tu. Yang keempat, di bawah bab idza nazala al-adu ala hukmi rajul. Apabila musuh sanggup menyerah diri, sanggup turun dari benteng dan sebagainya, berdasarkan keputusan seseorang, dengan persetujuan untuk menerima keputusan seseorang. Seperti dalam peristiwa ni, mereka bersetuju untuk terima keputusan Sa'ad. Imam Bukhari ambil hadis ini daripada Sulaiman bin Harb, daripada tu guru lain pula dia ambil. Jadi ada beza sedikit sebanyak pada lafaznya. Selain Bukhari, hadis ini dikemukakan juga oleh Muslim. Ada orang lain seperti yang disebutkan situlah. Habislah rekahnya. Lepas tu kita ambil pengajaran lah daripada hadis ni. Panjang-panjang baca ni tak gap dia pengajarannya. Antara pengajaran, panduan dan hukum yang terdapat di dalam hadis ini ialah: satu,
keharusan tinggal di dalam masjid kerana sesuatu keuzuran dan keperluan, boleh duduk dalam masjid. Yang kedua, pemerintah, guru, ketua keluarga atau lain-lain, doktor dan sebagainya, orang yang berkenaan boleh memindahkan seseorang pesakit ke tempat yang lebih hampir dengannya untuk ia dirawat dengan lebih sempurna dan untuk mudah diziarahi. Boleh pindah tempat orang sakit ni, boleh. Nabi SAW sendiri buat gitu. Jangan kita kata tak boleh, kena ambil kira juga waktu siapa susah nak pergi ke apa kan. Kalau boleh pindah tak, boleh lah pindah. Yang ketiga, orang sakit boleh dirawat di dalam masjid. Ikut sakit ke apa, boleh dirawat dalam masjid. Tidak kata bercanggah dengan adab masjid, duduk merawat pula. Sekarang ni kita tengok ramai dia duduk guna tu tak tahu mazhab Syafi'i mana. Dah tu Gomo duduk kata kena pegang mazhab Syafi'i, kita di sini tak boleh mazhab lain dah. Baik. Sekarang ni dia ambil darah masjid tu, pakai mazhab mana? Ada kemungkinan tumpah juga tu darah tu. Derma darah tu lah kan. Banyak kan buat di masjid tu. Boleh dah tu. Pakai mazhab Bukhari dah tu, senyap-senyap tu. Kalau mazhab ni kena jaga tu, tak boleh. Qaul jadi Syafi'i tak boleh. Kena jaga, najis takut tumpah dalam masjid. Dan najis, kalau najis masuk dalam tubuh orang najis, boleh. Tapi kalau kita pakai Imam Bukhari, tidak najis masuk, biasa. Kita tidak merasa keberatan, suci. Pada najis darah orang kafir, supaya darah ni. Supaya darah. Tidak nanti darah orang Islam ke apa boleh guna dah. Tak apa. Sebab tu tak ada siapa dia tak weh di hospital tu darah siapa ni, tak ada. Ikutlah nah. Mujur ada darah pun mujur nah. Supaya je tu. Yang keempat, orang yang luka juga boleh ditempatkan di dalam masjid untuk dirawat lukanya itu. Kemungkinan akan tertumpah darah di dalam masjid tidak seharusnya dijadikan penghalang untuk dia dirawat di dalamnya. Lebih-lebih lagi jika ditinjau dari sudut fiqh Bukhari, kerana bagi beliau darah manusia selain haid dan nifas tidak najis. Sesah, senang kalau lagu tu. Nak duduk pakai lah ni tu, pakai hak mana? Tak cara buat, moga ada kelebihan situ kan. Lepas tu kalau orang buat kebajikan dalam masjid pula, derma darah, sebab wibiti ya. Orang beli tu, setengah-setengah negara tu beli, jual darah. Pak kita boleh jual ke pula? Itu cerita lain lah pula, hukum lain lah pula. Tapi nak ceritanya, buat kebajikan dalam masjid lebih lagi pahala. Tapi kalau kita halal, kita duduk muskil takut tumpah darah, tak boleh buatlah kebajikan dalam masjid. Tu jenis kebajikan juga. Itu kan kelebihan tu. Apa lebihnya? Fiqh ni banding. Yang kelima, keharusan memasang khemah di dalam masjid untuk sesuatu keperluan. Jadi keperluan ni keperluan setara tu ya. Pasal khemah nak baik tak gagal. Tak ada. Tak boleh hak tu tak sesuai. Lepas tu gagal pula. Situ berarak pula masuk pula situ buat plumbing pula dalam. Tak ada. Tak boleh lagu tu, tak sesuai dah lagu tu. Lagi sesuai munasabah. Tak ada timbul gagal. Tak ada lagu tu. Yang keenam, Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia kerana anak panah yang mengenainya pada hari peperangan Khandaq. Tetapi beliau tidak terus mati selepas terkena anak panah itu. Sebelum meninggal, beliau sempat dirawat di dalam masjid Nabi SAW selama lebih sebulan. Itu kenyataan lama tu. Tidur apa dalam masjid, rawat dalam masjid, makan dalam masjid. Jadi kesimpulannya bolehlah tidur dalam masjid, makan dalam masjid, minum dalam masjid, boleh. Orang nak iktikaf tu kalau tidak lagu mana? Orang nak iktikaf tak kata makan, tak kata tidur, ada juga benda tu. Jadi boleh dalam masjid. Jadi doktor pergi merawat dia pun dalam masjid ni, pahala tepat tu, suku pula dapat. Dia kena sedar tu. Seperti derma darah dalam masjid, derma buat kebajikan dalam masjid lebihlah daripada lain. Kita kena ambil peluang belakang ni. Metai je hidup ni, tak tahu dalam mana nak hidup. Sebanyak mungkin nak ambil pahala. Lagu mana? Cara macam gini.
Jadi doktor tu dia pergi dengan berasa lebih istimewa. Hari ni dia dapat lebih untuk akhirat lah. Sebab apa? Dia buat dalam masjid. Bukan luar. Kalau luar apa lebih dah, ada pahala dah. Tapi kalau dalam masjid, Nabi buat, dia tunjuk tu untuk kebaikan kita dah lah. Kalau tidak, dia tak akan tunjuk lagu ni. Yang ketujuh, Nabi SAW sangat menjaga kebaikan para sahabat. Baginda SAW juga sangat mengambil berat tentang sahabat-sahabatnya yang sakit. Memang maklum Nabi ni lagu tu. Kalau kita boleh buat lagu ni kan, bagus benar lah. Kau banyak serupa dengan Nabi, kau dekat dengan dia. Itu hakikatnya. Tapi itu bergantung kepada keadaan masing-masing lah pula. Bergantung kepada keadaan masing-masing. Nabi dulu memang sakit, pergi ziarah, pergi melawat. Dia royak pula kelebihan melawat orang sakit, ziarah orang sakit, cara ke orang sakit. Ambil berat sangat dia. Kalau pemimpin tu lagu tu, barulah disenangi, disayangi oleh rakyat jelata. Kalau sebagai pemerintah lah, sebagai ahli politik, dia kena belajar ni. Kalau dia tak belajar ni, rugilah dia. Ni paduan ni untuk pemimpin. Yang ke-8, bangsa Arab di zaman Nabi SAW, khususnya para sahabat baginda SAW, kelihatan sangat bertamadun apabila mereka sudah pun mengenali istilah urat saraf di dalam tubuh manusia secara spesifik. Tahu dah. Baik, kalau kita ni, kita tanya zaman dah ni abad ke berapa? Cuba rayak bahasa Melayu tu. Orang tu gam dia. Boleh. Bahasa kena tupai orang. Nyanyo lagu tu. Ketinggalannya. Dia masa tu 1000 tahun, 1500 tahun. Tahu dah. Ni orang ni sebutir je. Ambil hot tu akal. Maklum dah. Hot sini, bukan hot lain. Kalau hot lain nama kau lain. Kita kena belajar. Sebab tu memang belajar hadis ni hidup segar. Nampak? Boleh guna selalu. Yang ke-9, persaudaraan dan perpaduan umat Islam di zaman Nabi SAW juga dapat kita lihat dengan ketara melalui hadis di atas, di mana Bani Ghifar berkhidmat secara sukarela dalam merawat saudaranya dari Bani Abdul Ashhal. Bani-bani ni puak-puak baloh dulu ni. Baloh perat. Tapi bila Nabi mari, semua baik, tengok, berkhidmat untuk golongan lain, bukan kalangan dia. Tu benda yang kita kena belajar. Yang ke-10, orang-orang yang menetap di dalam masjid untuk satu jangka masa yang agak lama kerana beriktikaf dan lain-lain, elok memasang khemah atau skrin supaya terlindung daripada pandangan orang ramai. Moleklah kalau pasal lagu tu. Terutamanya ketika mereka tidur atau bersantai di dalam masjid tu. Kalau makan selok sana sini, tak boleh juga. Kena jagalah waktu tu. Yang ke-11, kawasan masjid yang lebih sesuai untuk dipasang khemah atau ditempatkan pesakit ialah di bahagian belakang. Bahagian belakang tu dekat dengan pintu besar lah, pintu masuk. Bila masuk tu dia pergi ke depan tu, alah ke belak tu, tempat orang semayang yang kena penuh balik atas tu dulu, baru ke bawah ni. Jadi ke bawah tu tempat yang kita kira kosong lah. Kita kira kosong. Tempat tu ambil. Jangan ambil depan tu, dekat sah pertama tu. Tak sesuai nak guna masjid pun kena dia sesuai juga tempat tu. Tapi masih dalam masjid, ke mana-mana pun. Kawasan masjid yang lebih sesuai untuk dipasang khemah ialah di bahagian belakang, di mana pada kebiasaannya kosong daripada orang-orang yang bersembahyang. Itulah antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini dan perbincangan di bawah bab ni. Nampaknya waktu perpanjang dah tu, sebab tu sekat tulis dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Mana kalau tak tahu sahabat ini, kalau tak betul, kita lagi dua soalan ni. Satu muslimah, satu muslimah. Okay. Tanya. Okey, kalau tak ada, saya mahu Ustaz. Ini pun
mempersilakan para hadirin yang ada semua ke majlis kesyukuran di rumah Ustaz yang menanti beliau pada hari ini jam 12.40. Jadi cukup berlama-lama. Bukan Pak Betan Sila. Siapa? Pak Betan tu dia? Dah lewat sikit pun tak apa lagi. Kalau pasal anak ni, waktu berlupa ni pasal 1 hingga 6 petang di Taman Sri Demi Bagrian. Kalau kita beri kuliah ni, pada 3 meter pada SM tu masih berdiri. Pada payung ni, pakai tengah 1 meter. Jadi, saya terima kasih kepada Ustaz dan saya komite kepada hari ini yang kepada